Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norain binti Ahmad Nur yang bernombor matrik C23B0803 ingin membentangkan mengenai isu jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Okey, baik. Jadi, apakah itu dadah? Dadah merupakan satu istilah khas yang merujuk kepada satu bahan ataupun lebih dikenali bahan kimia yang amat berbahaya jika seseorang individu menggunakannya dengan cara yang tidak diiktiraf atau dalam kata lain diambil secara haram yang boleh menyebabkan cara minda kita berfikir dan juga cara tubuh kita berfungsi berubah. Jadi kat sini terdapat pelbagai jenis dadah yang sering digunakan oleh sebilangan masyarakat, iaitu opiat, stimulan, ganja, depresan, halusinogen, inhalan dan juga ketum. Jadi dadah boleh diambil secara haram dengan cara yang melalui penyedutan, suntikan, rokok dan juga penyerapan melalui tampalan kepada kulit. Seperti yang kita semua sedia maklum, bahawa kesan penggunaan dadah mampu mendatangkan kemudaratan dan juga bukan sekadar mudarat pada diri kita sendiri, malah ia juga boleh membawa kemudaratan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, jiran tetangga, komuniti, masyarakat dan lebih kritikal sekali, ia juga boleh membawa kemudaratan kepada generasi kita yang akan datang. Jadi, antara kemudaratan yang seringkali dihadapi oleh individu yang mengkonsumi dadah ini adalah gangguan terhadap sistem-sistem yang penting dalam tubuh. Contohnya, sistem pernafasan, sistem saraf, sistem jantung, sistem dan juga sistem otot. Jadi, sebagai contoh, jika orang itu dia menagih dadah, kadar pernafasan akan menjadi lebih pendek dan juga perlahan, serta degupan jantung juga akan semakin berkurangan. Penyalahgunaan dadah juga seringkali dikenali sebagai salah guna dadah dan juga merupakan corak penggunaan sesuatu bahan dadah yang mana pengguna menggunakan bahan kimia tersebut secara dalam kuantiti yang tidak terkawal. Baik, seterusnya adalah penyataan masalah. Jadi, kajian ini ingin mengkaji apa? Kajian ini dia dijalankan untuk kaji konsep identiti dan juga jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan juga ketamadunan Melayu. Dan juga di samping itu ingin membanteras jenayah penyalahgunaan dadah dalam lapisan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Seterusnya, kajian ini juga turut dijalankan juga untuk kita kenal pasti dan juga untuk kita selidik secara lebih teliti khususnya terhadap skop jenayah iaitu penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara kita. Baik, slide seterusnya adalah persoalan kajian. Jadi, apakah persoalan yang terdapat di dalam kajian ini? Terdapat 3 persoalan yang akan dikaji oleh pengkaji. Antaranya adalah yang pertama, mengenal pasti punca berlakunya jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Dan seterusnya, yang kedua adalah untuk kita kenal pasti kesan berlakunya jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Dan yang terakhir adalah untuk kita kenal pasti alternatif dan juga langkah-langkah untuk kita nak banteras jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Okey, jadi slide seterusnya adalah objektif kajian. Apakah objektif yang ada di dalam kajian ini? Jadi, kajian yang telah dijalankan ini adalah antara usaha untuk menjawab persoalan kajian yang berdasarkan 3 objektif berikut. Antara objektif kajian adalah yang pertama, untuk kita kenal pasti punca berlakunya jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Dan yang seterusnya, yang kedua adalah untuk kita kenal pasti kesan yang berlakunya jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Dan seterusnya, yang terakhir adalah untuk kita kenal pasti alternatif dan juga langkah-langkah untuk kita nak banteras jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Jadi, slide yang seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian ini dia membincangkan mengenai reka bentuk kajian, cara mengumpulkan data dan juga cara memproseskan data. Jadi, yang pertama adalah reka bentuk kajian. Jadi, kajian ini adalah kajian yang berbentuk kualitatif yang mana dia melibatkan kaedah kepustakaan dan juga rujukan bahan internet. Maklumat yang dikumpulkan dalam bentuk teks akan dianalisis dahulu bagi untuk kita faham dan juga untuk kita jelaskan konteks dalam makna yang tertentu selari dengan isu iaitu kesan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara. Jadi, cara yang kedua adalah cara pengumpulan data, iaitu pengkaji dia kumpulkan data menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder ni dia macam pengumpulan data-data rujukan, yang mana maklumat yang dikumpulkan daripada sumber adalah melalui bahan-bahan internet, bahan-bahan yang ada di dalam buku, jurnal, tesis dan juga sebagainya. Dan cara yang ketiga adalah cara memproseskan data.
Okey, untuk memudahkan data itu supaya ia diproses, data yang dikumpul untuk laporan ini diproses secara manual menggunakan analisis kandungan. Jadi proses ini akan mengenal pasti dan juga akan menganalisis teks tu bagi memahami secara mendalam serta untuk kita ketahui maklumat yang ada dalam teks tersebut. Okey, jadi slide yang seterusnya adalah slide batasan. Apakah batasan yang ada di dalam kajian ini? Okey, dalam kajian ini pengkaji tak mampu nak mengkaji sesuatu dengan secara lebih meluas dan juga lebih khusus. Oleh itu, pengkaji dia membataskan kajian ini supaya dapat kajian adalah untuk mencapai tahap memuaskanlah. Dalam kajian ini juga, pengkaji dia bataskan bahan kajian kepada skop yang agak sempit, iaitu pengkaji hanya lakukan analisis terhadap identiti dan juga jati diri Melayu yang menjadi asas di dalam kebudayaan dan juga ketamadunan Melayu. Baik, jadi slide yang seterusnya adalah slide analisis kajian. Okey, pada bab ini pengkaji dia terangkan keputusan dan juga analisis data berdasarkan proses kajian yang telah pun kita jalankan berkaitan dengan kesan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Okey, jadi yang pertama adalah penyalahgunaan dadah. Jadi kita tahu penyalahgunaan dadah adalah salah satu corak penggunaan sesuatu bahan kimia yang mana pengguna itu dia menggunakan bahan itu dalam jumlah yang tidak sihat, iaitu dalam jumlah yang melebihi paras kuantiti yang selamat. Seterusnya adalah punca berlakunya penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap kesejahteraan dan juga keamanan negara. Okey, jadi antara faktor yang paling terbesar dan juga boleh kita katakan antara faktor yang utama, bahkan statistik juga menunjukkan bahawa pengaruh rakan sebaya adalah tunjang utama yang menjadi punca mengapa seseorang itu boleh terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Selain itu, yang menjadi penyebab terjadinya fenomena ini adalah kerana pengaruh media sosial ataupun pengaruh media elektronik seperti TV, radio, komputer dan juga telefon pintar. Jadi kita tahu pengaruh-pengaruh daripada filem-filem ataupun drama TV yang banyak sekali tunjukkan aksi-aksi ganas dan juga aksi-aksi negatif telah pun mendorong para penagih ini untuk ingin terus terikut-ikut dengan adegan-adegan tersebut. Okey, jadi poin yang seterusnya adalah kesan-kesan berlakunya jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Jadi antara kesan-kesan berlakunya jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara adalah boleh menyebabkan masalah kepada pertama, kesihatan fizikal dan jasmani. Hal ini boleh dikatakan sedemikian kerana dengan pengambilan dadah dalam kuantiti yang tak terkawal mampu merosakkan organ-organ dalaman, antaranya seperti organ hati, organ otak, dan juga turut menyebabkan masalah-masalah terhadap kita punya saluran pernafasan. Jadi, poin yang terakhir adalah alternatif dan juga langkah-langkah untuk membanteras jenayah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Okey, kat sini terdapat pelbagai alternatif dan juga langkah-langkah yang berkesan dan juga efektif untuk mencegah dari kegiatan penyalahgunaan dadah supaya kegiatan terkutuk ni semakin berkurangan dan lebih baik jika ia dihapuskan terus daripada negara Malaysia. Jadi antaranya adalah dengan melaksanakan pendidikan untuk mencegah dari penyalahgunaan dadah. Jadi hal ini dapat memberi impak yang positif jika pihak yang berkuasa seperti pihak kerajaan maupun pihak swasta memberi kerjasama dalam isu membanteras penyalahgunaan dadah ini dengan cara memberi atau dengan cara mengadakan pendidikan untuk mencegah. Sebagai contoh, dengan cara mengadakan aktiviti-aktiviti yang seperti ceramah anti dadah, seminar anti dadah, pameran anti dadah dan juga sebagainya. Terusnya, alternatif lain yang juga boleh dikatakan alternatif yang efektif adalah dengan mewujudkan kerjasama antara orang awam dan juga antara kerajaan. Hal ini kerana supaya masyarakat sentiasa berganding bahu, ingin memberi kerjasama, ingin menyempurnakan misi membanteras isu penyalahgunaan dadah. Okey, jadi slide seterusnya adalah slide terakhir iaitu penutup. Okey, jadi laporan kajian yang telah pun kita lakukan ini adalah berkaitan konsep identiti dan juga jati diri Melayu serta berkaitannya dengan isu semasa iaitu kesan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Jadi tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk kita kenal pasti punca penyalahgunaan dadah ni yang semakin meningkat dan telah pun mencapai tahap kritikal di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kesimpulannya, melalui usaha yang berterusan dan juga efisien dari semua pihak mampu membantu dalam usaha untuk mengatasi dan juga membanteras isu masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat terhadap keamanan dan juga kesejahteraan negara. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu dan juga kita atur strategi yang elok untuk mengatasi dan untuk mencegah masalah ini daripada terus meningkat di negara Malaysia. Bab kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.